إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أهيئكم أيها أعزائي الطلاب والطالبات و عشاق السيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أيها الشباب والشبابات بلقائنا المتجدد في هذا الأسبوع المبارك إن شاء الله نأخذ الموضوع الجديد وهو الفصل الأول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم InsyaAllah berkenaan dengan al-waqa'i' at-tarikhiyah, iaitu peristiwa-peristiwa sejarah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sahabat-sahabat antum telah jelaskan secara terperinci berkenaan dengan peristiwa yang telah berlaku. Antaranya ialah wulida annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida fi ashrafi baitin min buyutil Arab, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di rumah di dalam keluarga yang sangat mulia, yang sangat istimewa di Mekah sana. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas daripada Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah khalaqal khalq faja'alani min khairihim min khairi firqihim. Dan sungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk dan Allah Ta'ala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sebaik-baik makhluk, daripada sebaik-baik kumpulan makhluk ataupun jenis-jenis makhluk yang ada. Wa khairul fariqaini, dan sebaik-baik dua kumpulan. Thumma tukhayyaru al-qabail, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Allah Ta'ala jadikan Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk dan Allah Ta'ala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik makhluk. Dak makhluk, ada manusia, ada binatang, ada malaikat, ada jin, ada setan dan sebagainya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk. Thumma takhayyarul qabail, dan Allah Ta'ala jadikan qabail itu yang terbaik. Jadikan qabail ataupun apa orang kata, um, etnik ataupun apa nak terjemah, apa qabail ni, kabilah ni, kaum ataupun puak-puak. Faja'alani min khairi qabilah, dan Allah Ta'ala telah jadikan Allah Ta'ala telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dalam sebaik-baik manusia, sebaik-baik etnik, sebaik-baik kaum, sebaik-baik kabilah. Thumma takhayyarul buyut faja'alani min khairi buyutihim, dan Allah Ta'ala telah pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam rumah keluarga yang terbaik. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik daripada mereka sama ada daripada diri sendiri. Okey. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasya'a yatiman, dilahirkan dalam keadaan anak yatim.
faqad mata abuhu Abdullah, dan ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, wa ummu hamil bihi li syahraini fahasb. Dan di dalam keadaan masa itu ayahandanya meninggal dunia ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 bulan dalam perut Siti Aminah. أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات الأربعة الأولى من طفولته في الصحراء في بني سعد. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibesarkan 4 tahun pertama, dan 4 tahun pertama zaman kanak-kanaknya di padang pasir ataupun di padang Sahara, iaitu di pergunungan Bani Sa'ad, iaitu di Taif sana. Dijaga oleh ibu susuan Nabi yang sangat popular, namanya Halimatu As-Sa'diyah. Kanat tu'raf fihi najabah min sagharihi, dan dikenali sebagai seorang yang sangat terpilih sejak daripada kecil lagi, di mana wa kana idza jalasa alaihi. Okey, apa ni? Fakana idza ata ar-rasul wa huwa gulam jalasa ala firashi jaddihi. Rasulullah ni apabila telah kewafatan ibunya, duduk dengan datuknya iaitu Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini adalah ketua kabilah orang di Makkah Al-Mukarramah sana. Dan Abdul Muttalib ni dia ada satu tempat khusus. Hanyalah Abdul Muttalib sahaja yang boleh duduk di situ, di bawah naungan bayangan Kaabah, dan satu tempat itu khusus bagi Abdul Muttalib. Orang lain bukan orang lain, malah anak-anak Abdul Muttalib sendiri pun tidak dibenarkan untuk duduk di tempat yang sangat special itu. Wa kana idza jalasa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas tersebut. Wa kana idza jalasa alaih la yajlisu ma'ahu 'ala al-firash ahad min auladihi fayuhawilu a'mamuhu intiza'uhu 'ala al-firash. Dan apa saudaranya anak Abdul Muttalib ni cuba nak halau Nabi supaya jangan duduk tempat yang tersebut. Fayaqulu lahum Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib pun berkata, da'u ibni fa wallahi inna lahu la sya'nan. Biarkan. Sesungguhnya Nabi kita ini sangat layak untuk duduk di tempat aku itu, dan aku pasti bahawa suatu hari nanti Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, bukan sahaja di dunia, malah di akhirat, ataupun bukan sahaja di kabilah Arab, malah di seluruh dunia, seluruh alam ini. أنه عليه الصلاة والسلام كان يرعى في أوائل شبابه لأهل مكة أغنامهم بقراريط يأخذها أجرا ataupun ujran ala dhalik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peringkat remajanya, awal ila syababihi, ini peringkat awal remajanya, bekerja sebagai pengembala kambing, dengan upah qararit, dengan beberapa ringgit ataupun beberapa dirham daripada orang Mekah. Ma min nabiyyin illa qad ra'a al-ghanam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut bahawa tidak ada seorang nabi pun di atas muka bumi ini kecuali mereka bekerja sebagai pengembala kambing. Wa anta ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, engkau pun kambing juga ke ya Rasulullah? Qala wa ana, begitu juga dengan saya. لم يشارك عليه الصلاة والسلام أقرانه من شباب مكة في لهوهم ولا عبثهم. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah join, walaupun sekali rakan-rakannya ketika waktu syabab di Mekah dalam menghadiri majlis-majlis yang lagawu, yang tidak ada faedah, konsert dan sebagainya. وعرف عنه منذ إدراكه رجحان العقل وأصالة الرأي. Dan وفي حادثة وضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة دليل واضح على هذا. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenali sebagai seorang yang sangat cerdik, seorang yang sangat pintar, seorang yang sangat bijaksana, seorang yang sangat waras, seorang yang sangat profesional, seorang yang sangat cerdik, dan juga seorang yang sangat pintar. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dalam peristiwa perletakan Hajar Aswad di tempatnya dalam Kaabah, menunjukkan bahawa itu adalah penghormatan
yang sangat tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعرف عليه الصلاة والسلام في شبابه بين قومه بالصادق الأمين dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenali dalam masyarakatnya ketika sejak daripada syabab lagi. Syabab ni maksudnya sejak daripada remaja lagi. Dalam kaumnya bahawa Nabi ini as-sadiq, seorang yang sangat bercakap benar, al-amin, seorang yang sangat amanah. Safara marrataini kharij Makkah. Dan Nabi SAW pernah keluar daripada bermusafir keluar daripada Makkah sebanyak 2 kali. Awwalahuma ma'ammi Abi Talib. Pertama ketika bersama dengan pakciknya Abu Talib. Masa tu umur berapa? Umruhu isnai asyarata sanah. Ketika itu umur 12 tahun. Wa thaniyatuhuma hina kana umruhu 25 sanatan mutajiran li Khadijah bimaliha. Yang keduanya adalah ketika umur 25 tahun. Masa tu membawa harta perniagaan bagi seorang usahawan wanita yang sangat kaya, iaitu Khadijah binti Khuwailid. وكانت كلتا الرحلتين إلى مدينة بصرة. Dan dua pengembaraan ini ialah ke Madinah Busra di Syam sana. حبب الله إليه عليه الصلاة والسلام قبيل البعثة بسنوات أن يخرج إلى غار حراء، وهو جبل يقع في الجانب الشمالي الغربي من مكة على قرب منها، يخلو فيه لنفسه مقدار شهر، وكان في شهر رمضان، ليفكر في آلاء الله وعظيم قدرته، واستمر على ذلك حتى جاءه وحي ونزل عليه القرآن الكريم. Okey. Nabi sallallahu alaihi wa Allah Subhanahu wa taala telah campakkan rasa nak bi'sah dak Jadi Allah Ta'ala telah campakkan, anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik sebagai Rasul ini, beberapa tahun sebelum daripada pelantikan sebagai Rasul, Nabi ini keluar ke Gua Hira. Satu gunung yang terletak di sebelah Syamal, Gharbi, dekat dengan Makkah sana. Di mana Nabi SAW berkhilwah di sana bersendirian dalam tempoh sebulan, iaitu pada bulan Ramadan selama beberapa tahun. Untuk apa? Liyufakkir fi alaillah, untuk memikirkan ataupun bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berapa yang kata melihat keindahan ataupun kehebatan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan kekuasaan Allah Taala. Dan wastamarra ala dhalik, dan berterusan, iaitu selama beberapa tahun, sebulan dalam beberapa tahun, hinggalah datang wahyu wa nazala alaihi al-Quran, dan diturunkan kepada Nabi kita ini ayat suci Al-Quran Karim. Okey. Itu cerita secara ringkas. Ustaz yakin sahabat-sahabat Intum telah buat apa ni show, bukan show, apa, presentation dengan lebih lebih detail, lebih menarik, lebih hebat lagi daripada apa yang Ustaz sampaikan. Cuma Ustaz nak di dalam video ini, Ustaz nak ceritakan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan durus wa'izat, dan juga pengajaran daripada peristiwa yang berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang Ustaz sebutkan secara ringkas tadi. Annahu kullama kana ad-da'iyah ila Allah aw al-muslih al-ijtima'i fi sharafin min qaumi, kana dhalika ad'a ila istima'in nasilah. Ketika mana seorang dai pendakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, ataupun muslih ijtimai, seorang reformer dalam masyarakat, lahir daripada fi syarfin min qaum, lahir daripada sebaik-baik keluarga daripada keluarganya, maka uh, um, ka- kana dhalika ad'a ila istima'in nasilah. Maka ini akan
akan menyebabkan masyarakat lebih suka untuk mendengarnya. Maksudnya masyarakat lebih mudah untuk menerima pendakwah ataupun dai yang lahir daripada semulia-mulia keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya di mana? Dalam peristiwa Abu Sufyan bertemu dengan Herakl. Dah, antum semua ni tugasan pertama. Cuba ceritakan sedikit apakah peristiwa ataupun dialog yang berlaku di antara Herakl dengan Abu Sufyan ketika mana Herakl ini mendapat warkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada ketika itu kebetulan Abu Sufyan yang masih lagi tidak beriman kepada Allah Taala berada di dekat dengan Herakl sana. Bukan, Herakl ni adalah raja, tak gelaran bagi raja. Di peristiwa ni tak silap ustaz berlaku dekat Syam sana. Dah ditangkap dan disoal selidik oleh Herakl. Okey. Pengajaran yang kedua, annafi tahammulil da'i alamil apa ni alami yatmi tak, ataupun yutmi awil aish wa huwa fi sagharihi ma yaj'aluhu akthar ihsasan bin ma'ani al-insaniyah an-nabilah. Di mana kalaulah seorang da'i ini telah melalui keperitan, kesusahan dan juga kesedihan ataupun uh, penderitaan lah masa kecil ni, iaitu menjadi anak yatim dan juga keperitan hidup, wa huwa fi sagharihi, pada waktu kecilnya, ini akan melahirkan seorang pendakwa akthar ihsasan, dak menyebabkan dia ni lebih sensitif, dak lebih prihatin dengan kemanusiaan. Dak wamtilaan bil awatif, dan hidupnya dipenuhi dengan kasih sayang ar-rahimah dak kepada anak yatim, orang miskin dan juga orang yang dihina, diseksa dan sebagainya. Yang ketiga, ada peristiwa pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada Rasulullah sebelum daripada pelantikan ataupun dilantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Ni apa dia? كلما عاش الداعية في جو أقرب إلى الفطرة وأبعد عن الحياة المعقدة كان ذلك أدعى إلى صفاء ذهنه. Seorang pendai yang lahir hidup dalam suasana environment yang lebih dekat kepada fitrah, iaitu di perkampungan lah, di kampung Bani Sa'di, iaitu Halimatus Sa'diyah, wa ab'adil hayanil mu'aqadah, jauh daripada kesibukan kota dan kehidupan kemajuan teknologi. Mantiquhu wa kana dhalika ad'a, itu adalah lebih baik, lebih bagus untuk melahirkan seorang individu yang akalnya lebih bersih, wa quwwatu aqlihi wa jismihi wa nafsihi, dan juga menguatkan akalnya, jasmaninya dan juga kerohaniannya, wa salamatu mantiqihi wa tafkirihi, dan pemikiran yang bersih, tak kotor, tidak blue dan sebagainya. Okey, yang keempat, la yata'ahla ahlu limarkaz ad-da'wah wa qiyadati illa adh-dhaki nabi. Dah, tidak layak bagi markaz dakwah, untuk markaz dakwah, pusat dakwah wa qiyadatuha, dan kepimpinannya, kecuali daripada orang yang sangat cerdik. Sangat cerdik. Dah, orang yang tidak cerdik, orang yang safi, orang yang bodoh, orang yang tidak cukup bijaksana, tidak layak untuk menguasai markaz dakwah ataupun gerakan dakwah ini. Makan dakwah mestilah dikuasai ataupun di nakhodanya seorang yang sangat cerdik. Sekiranya tidak dipilih daripada orang yang cerdik, jadilah sebagaimana di Parlimen Malaysia hari ini tak. Kita boleh tengok bagaimana macam zoo negara dah duk balas satu sama lain, bukan fikir nak majukan negara, tapi sibuk nak pentingkan kepentingan diri sendiri.
ينبغي للداعية أن يعتمد في معيشته على جهده الشخصي أو مورده شريف، لا استجداء فيه ولا ذلة ولا مهانة. Hendaklah seorang da'i, tak? Seorang tok guru, seorang tua, seorang ketua madrasah, seorang mudi madrasah dan sebagainya. Hendaklah seorang da'i ini hendaklah hidup berdasarkan kepada juhdi syakhsiyah. Tak, apa ni, cari duit poket sendiri. Dan ada sumber keuangan sendiri, bukannya kena minta sedekah dengan menghinakan diri, minta bantuan itu ini dan sebagainya. No, no, no. Kita tengok Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua sekali ada bekerja sendiri, bukannya minta sedekah untuk menggerakkan gerak kerja dakwah ini. Okey, kemuliaan bagi Rasulullah. Tak, Rasulullah bekerja, Rasulullah berniaga, Rasulullah pelihara kambing untuk mendapatkan sedikit makanan ataupun untuk menyara kehidupan baginda. أن استقامة الداعية في شبابه وحسن سيرته أدعى إلى نجاحه في دعوة إلى الله وإصلاح الأخلاق. Istiqamah seorang da'i itu daripada muda lagi dan juga akhlaknya yang sangat baik ketika remaja akan membawa kepada kejayaan dakwah ilallah Ta'ala, di mana seorang da'i yang berjaya biasanya bermula daripada syabab, daripada muda lagi. Dia ni seorang yang baik dah, terkenal sebagai seorang yang baik, seorang yang beradab dan sebagainya. Pasti dakwah, gerak kerja dakwah yang dilakukan secara maksimum itu akan memberi kejayaan yang sangat cemerlang insya-Allah Ta'ala. Okey. إن تجارب الداعية بالسفر ومعاشرة الجماهير والتعرف على عوائد الناس وأوضاعهم ومشكلاتهم لها أثر كبير في نجاح دعوته. Di mana Ustaz sangat galakkan entum semua ni supaya sentiasa bermusafir. Kalaulah duduk di Terengganu, kalaulah duduk di Johor, maka mari belajar kat Yuniza. Kalaulah duduk di dekat Melaka, mari belajar dekat Yuniza. Sebab apa? Tajarubid da'iyah bisafar. Tak, kalaulah seorang da'i ini cuba untuk bermusafir, muasyarati jamahir, bermuamalat, bergaul dengan orang luar, wa ta'aruf ala awaidin nas, dan mengenali awaidin nas, adat-adat manusia, wa awda'uhum, perangai mereka, wa mushkilatihim, dan masalah mereka, laha atharun kabir. Ini akan memberi kesan yang sangat besar dalam memastikan dakwah itu akan berjaya dengan sangat cemerlang. Yang ke-8, yajibu 'ala da'iyah ila Allah an takuna lahu bainal finah wal finah awqat yakhlu fiha binafsihi. Tak, seorang da'i ini perlu ada masa, orang panggil apa, me time. Tak, ada masa yang khusus untuk berkhilwah, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sahaja pengajaran yang dikongsikan oleh siapa dia? Oleh Syekh Mustafa, um, oleh muallif kitab Sirah An-Nabawiyah Durus wa Ibar, oleh Dr. Mustafa Sibai. Semoga antum semua dapat mengambil pengajaran daripada pengajian kita pada hari ini. Semoga kita lebih mengenali junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menambahkan kasih, cinta, sayang kita kepada susuk tubuh yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.